Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadis yang ke-38, membayar hutang dengan baik. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna rajula ata an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yataqadahu fa aghladha lahu fahamma bihi ashabuhu faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam da'uhu fa inna li sahibil haqq الحق مقالا ثم قال أعطوه سن مثل سنه قالوا يا رسول الله لا نجد إلا أمثل من سنه قال أعطوه فإن خيركم أحسنكم قضاء متفق عليه. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, bahawa seorang lelaki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerana mahu menagih hutang daripada baginda, dan ia pun mengesatkan perkataannya di hadapan baginda. Melihat keadaan ini, hampir sahaja sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan sesuatu yang jahat terhadap orang tadi. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, biarkanlah dia berbuat demikian. Kerana orang yang memiliki hak itu ada kebenaran untuk dia bercakap sesuatu. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, bayarkan kepadanya seekor binatang yang sama umurnya dengan yang aku hutang dahulu. Sahabat menjawab, wahai Rasulullah, kami tidak mendapati kecuali yang lebih tua daripada umur yang engkau berhutang dahulu. Lantas Nabi kita menjawab, bayarkanlah kepadanya, kerana orang yang paling baik di kalangan kamu ialah orang yang paling baik cara ia membayar hutang. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, secara ringkasnya di dalam hadis ini menceritakan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berhutang dengan seorang lelaki, yang mana Rasulullah ingin mengajarkan kepada kita bahawa seseorang mukmin itu boleh dan dibenarkan untuk berhutang. Dan kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu hari dituntut oleh orang yang telah memberikan hutang kepada baginda dengan suatu perkataan yang kesat, sehingga menyebabkan sahabat yang mendengar perkataan lelaki tersebut ingin melakukan sesuatu ataupun ingin bertindak sesuatu ke atas lelaki tersebut. Maka Rasulullah memberikan kesabaran kepada sahabat, kerana kata Rasulullah, orang yang memberikan hutang maka dia memiliki hak untuk menuntut hutangnya. Dan Rasulullah bersabar di atas kata-kata kesat tersebut. Lalu kemudian Rasulullah segera membayar hutang tersebut. Maka dikatakan lelaki ini dia menuntut hutang dalam keadaan bukan tempoh yang sepatutnya. Maknanya bukan bererti Rasulullah sengaja melambat-lambatkan pembayaran hutang, tetapi hutang tersebut sepatutnya tidak lagi wajib dibayar kerana belum sampai waktu untuk membayar hutang. Kerana kita wajib membayar hutang pertama ketika mana waktu yang telah dipersepakati itu telah sampai. Contoh, saya niat berhutang ni nak bayar pada 1 Januari tahun depan. Kemudian menjadi kewajipan kita apabila setelah sampai waktu dan kita juga memiliki wang untuk membayar hutang tersebut, maka menjadi kewajipan kepada kita untuk membayar hutang. Maka lelaki ini dia berkata-kata kesat kepada Nabi.
Macam kita lah biasa orang yang beri hutang ni, bila dia terdesak, maka dia pun akan menggunakan kata-kata yang tidak elok. Dah tahu miskin, nak berhutang buat apa? Dah tahu tak boleh bayar, nak berhutang lagi. Macam-macam lah kata-kata yang tidak menyedapkan hati kita mendengar. Maka Nabi SAW walaupun dalam keadaan tempoh tak perlu lagi bayar, tetapi Rasulullah tetap membayarnya. Maka Rasulullah kata, bagi kata sahabat, ambil seekor binatang yang sama nilai dengan nilaian yang aku hutang kepada hamba ini, kepada lelaki ini. Maka kata sahabat, ya Rasulullah, tak ada yang umur muda yang sama nilai dengan apa yang kamu hutang dulu ya Rasulullah, tak ada yang lebih tua. Maknanya harga yang agak mahal sikit, kerana yang lebih tua ni dia lagi berat, ia lagi besar. Maka kata Nabi, tak apa, bayarkanlah dengan yang lebih tua tersebut, kerana membayar hutang dengan lebihan itu adalah suatu yang dituntut. Maknanya kalau ada lebih, maka yang lebih itu tak ada masalah. Jangan kurang saja daripada nilaian hutang yang wajib dibayar. Maka di dalam agama kita, ayat hukum hakam berkisar tentang hutang piutang adalah ayat yang paling panjang di dalam Al-Quranul Karim, iaitu ayat di dalam suratul Baqarah. Maka hukum memberi hutang ni, tuan-tuan, adalah sunat dan sangat digalakkan, kerana orang yang memberi hutang ini akan mendapat ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menuntut kepada kita untuk menolong di antara sesama orang yang bertakwa. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, dan hendaklah kamu tolong menolong untuk berbuat kebajikan dan tolong menolong di atas jalan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka memberi hutang adalah suatu perkara yang sangat mulia di dalam agama kita. Tetapi para ulama membahagikan keadaan itu akan terbahagi kepada 3 hukum. Hukum memberi hutang ni tengok pada keadaan. Kadang-kadang boleh menjadi wajib, kadang-kadang boleh jadi hukumnya haram, dan kadang-kadang boleh jadi makruh. Bila mana menjadi haram, haram kita memberi hutang kepada orang yang berhutang tersebut, yang kita tahu kalau dia berhutang dengan kita, maka dia akan melakukan perkara maksiat. Dan dia memang jelas dah, dia kata aku nak berhutang sikit, nak beli arak. Lama dah tak minum arak, dia kata. Ataupun dia kata nak berhutang sebab nak berjudi. Ataupun berhutang sebab nak beli dadah. Dan kita tahu memang dia ni kaki dadah, dan memang dia jujur dengan kita. Memang aku berhutang ni memang nak beli benda yang haram, nak buat benda yang haram. Maka memberi hutang yang jelas kita mengetahui kalau kita beri padanya dia telah melakukan maksiat, maka haram hukumnya. Walaupun memberi hutang tu nampak baik. Kemudian yang kedua, hukum makruh, ketika mana kita mengetahui bahawa kalau kita beri hutang kepadanya adalah dengan niat dia ini untuk menunjuk-nunjuk ataupun untuk perkara yang tidak ada manfaat. Ataupun penghutang ni dia tahu dalam keadaan hamba ni dia sengaja minta hutang dan memang tak nak bayar. Memang tak nak. Ada juga yang jenis macam tu. Minta hutang orang ni, minta hutang dengan orang ni. Dan memang sengaja jenis dia supaya dia tak nak bayar. Ataupun dia guna untuk menunjuk-nunjuk. Berhutang tujuan untuk menunjuk-nunjuk. Berhutang sebab nak beli iPhone terbaru ni, iPhone 15 apa. Nak tunjuk pada orang yang dia kaya, ataupun nak beli sesuatu yang ini dia bersifat menunjuk, bukan satu keperluan. Kemudian yang ketiga, maka wajib seseorang itu dia memberi hutang kepada seseorang yang amat memerlukan hutang tersebut, dan dia mengetahui akan kesusahan orang yang nak berhutang dengan dia. Dia memang susah kalau kita tak beri hutang. Dia tak ada makanan anak, dia bayar, dia tak boleh nak beli beras, dia tak boleh nak beli barang keperluan. Maka orang yang seperti ini, maka wajib kita memberi hutang kepadanya. Maka dengan sebab itu, bila mana orang telah memberikan hutang kepada kita, maka bagi orang yang berhutang ni pula, maka
dia memiliki beberapa etika ataupun beberapa perkara yang wajib diketahui oleh orang yang berhutang. Pertama, dia jangan bermudah-mudah dengan hutang yang dia berhutang. Bukan dengan sahaja makhluk yang dia ada hutang, dia jangan bermudah-mudah. Maknanya wajib dibayar balik. Bahkan ada ancaman yang begitu berat ketika mana orang yang tidak suka bayar hutang. Kemudian yang kedua, apatah lagi kalau hutang itu melibatkan hutang seseorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Seperti solat yang tidak diqadhakan. Sebab itu ulama, ada setengah pendapat ulama mengharamkan solat sunat selagi mana ada solat wajib yang tidak qadha. Ada sebahagian ulama berpendapat sedemikian. Maknanya selagi mana ada solat yang kita ni tahu kita ada hutang dengan Allah, maka sebelum kita boleh menunaikan solat sunat tarawih, solat sunat witir, solat sunat ba'diyah qabliyah, maka yang dituntut adalah membayar hutang yang wajib, solat wajib. Ataupun juga ada yang berpendapat yang ringan sikit, sambil qada sambil buat solat sunat, sambil qada sambil buat solat sunat pun boleh juga. Jadi mana-manalah terpulang. Kalau kita rasa Allah sayangnya tak solat sunat duha, rasa sayang pula tak solat sunat tarawih, tapi dengan syarat mesti ada usaha qada juga. Jangan kita hanya duk buat solat sunat tetapi hutang, kerana yang wajib itu adalah hutang kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi qada solat kita waktu kita dulu, waktu sakit-sakit dulu, yang kita ni tangan berbalut tapi kita hanya berwuduk tak bertayamum, dalam keadaan begitu solat kita tak sempurna, maka kata ulama wajib qada balik. Maka solat ketika mana kita sakit tangan berbalut, itu wajib diqadakan balik dalam keadaan kita solat wuduk yang tidak sempurna. Untuk lebih berhati-hati, maka kita tak tahu berapa banyak kita tinggalkan, maka qadaklah sampai kita rasa puas hati pada solat qadak yang kita kerjakan. Itulah. Jadi nak semayang subuh, orang semayang sunat, solat sunat sebelum subuh 2 rakaat, kita pun solat qadak 2 rakaat subuh. Kemudian nak semayang zuhur, orang semayang sunat qabliyah ataupun ba'diyah, kita solat zuhur 4 rakaat qadak. Kemudian solat asar, kita solat asar sekali 4 rakaat solat asar qadak. Jadi begitulah seterusnya. Maka kalau hutang dengan manusia pun wajib dibayar, apatah lagi hutang dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan ancaman kepada orang yang tak nak bayar hutang. Maka di antaranya disebut bahawa sesiapa yang mati dalam keadaan masih memiliki hutang, maka di hari akhirat tidak ada urusan dinar dan dirham, yang hanya adalah urusan berkaitan pahala kebaikan dan dosa kemaksiatan. Kita takut di akhirat kelak dituntut pahala atas kehidupan kita. Kita berhutang dengan orang dalam keadaan yang memang kita niat tak nak bayar. Maka orang yang memang niat tak nak bayar ni, maka dia berhutang dengan orang yang telah dia berhutang dahulu, dalam keadaan dia mesti membayar balik dalam bentuk dosa dan pahala. Waktu tu kita sangat berhajat kepada pahala, maka saat itu sama ada kita memberikan pahala ataupun kita terpaksa menanggung dosa orang tersebut. Maka kita akan dituntut di hari akhirat kelak kerana menzalimi orang dengan cara sengaja menangguh-nangguh pembayaran hutang. Sebab tu hutang bila dah sampai waktu jangan ditangguh. Kerana menangguh pembayaran hutang ketika mana kita sudah wajib bayar hutang adalah zalim. Ini disebut oleh Nabi SAW. Jadi sebab itu jangan kita tangguh, bahkan mesti disegera bayar hutang bila sampai tempoh. Ini di antara termasuk di dalam kata Imam Hatim Al-Asam rahimahullah ta'ala 5 perkara yang dituntut bersegera. Pertama, segera menguruskan mayat bila dah sampai tempoh, bila dah mati, meninggal, segera urus mayat. Yang ni kena segera. Yang dituntut dalam agama, tak boleh tangguh-tangguh. Ada setengah tempat tu dia tunggu anak sampai tertangguh solat, sampai tertangguh simpan mayat. Ada satu masjid saya pergi kat Selangor. Saya pergi nak semayang maghrib, tiba nak kuliah maghrib, tengok-tengok sampai ada jenazah duduk di sebelah dewan solat.
Jadi saya pun terfikir dalam hati barangkali lepas maghrib nanti ada solat jenazah pun. Tengok-tengok lepas solat maghrib tak ada pula orang rumah solat jenazah. Waktu kuliah saya pun kuliah lah. Tak tertanyalah pula. Jadi lepas kuliah tengok-tengok lepas isyak tak ada dah jenazah tu. Pelik juga. Pergi mana? Tanya pergi mana jenazah tadi? Bukan ada jenazah dah tadi. Dia kata, ya ustaz, jenazah tu dah solat petang tadi dah. Cuma tunggu anak yang tak sampai jalan jam. Anak tak sampai jalan jam. Solat dah buat petang tadi, siang tadi dah. Tetapi hanya tunggu anak saja. Kita dah buat dah. Kita ingat dia dah simpan dah. Rupanya dalam keadaan kerana kejahilan, maka dilambat. Kalau anda kata nak tunggu sekali pun jangan semayang lagi. Ni dah semayang dah. Patut dah semayang, tak boleh tunggu lama dah. Mesti kena segera simpan dah. Jadi maka kerana tak faham. Sebab itu mak ayah wajib pesan pada anak. Khususnya anak yang duduk jauh-jauh. Kalau mak mati, jangan duduk simpan lama-lama. Termasuklah juga kalau boleh jangan kita ni menyakitkan si mati, jasad si mati. Sebagai contoh kita nak juga mayat ataupun jasad mak kita, ayah kita yang meninggal dunia di luar negara ni dibawa balik juga. Ni pun satu hal lagi. Kalau boleh jangan simpan saja di tempat dia meninggal. Itu lagi memudahkan urusan, lagi cepat urusannya dan tidak menyakitkan jasad. Kenapa? Bila bawa saja nak bawa balik, maka dia akan keluarkan kita punya cecair dalam jasad si mati. Ada yang kata dijolok dengan besi yang ada macam straw gitu. Jolok besi, jadi keluarkan cecair. Supaya apa? Mayat ini tidak membusuk ketika mana dalam kargo nanti. Maknanya dia akan keluar habis. Jadi maknanya yang sampai kat Malaysia tu, jasad dah kering dah, tak ada apa dah. Dia keluarkan segala air dalam badan ni. Ini diceritakan oleh orang yang menguruskan jenazah. Sebab tu kalau siapa yang tahu keadaan ni tak sanggup nak bawa balik jenazah. Takut menyakitkan si mati. Sebab lepas tu pula disimpan pula dalam kapal terbang kargo tu, dia simpan kat kawasan yang bahagian tu, kawasan panas. Jadi sebab itu menyakitkannya. Jadi sebab tu simpan saja dekat. Urusan dia pun rumit nak bawa balik dan sebagainya. Jadi begitulah segera dalam agama ni segera menguruskan mayat. Yang kedua, segera kahwinkan anak perempuan sampai umur. Dah sampai umur kahwin, lebih-lebih lagi zaman fitnah. Kemudian yang ketiga, iaitu segera di dalam menghidangkan air ataupun makanan untuk tetamu. Tetamu datang kena segera hidang makanan. Kemudian yang keempat, iaitu segera bertaubat di atas dosa yang kita buat. Jangan tangguh taubat. Bila buat dosa, segera taubat. Yang kelima, segera bayar hutang bila sampai waktu. Jadi maknanya jangan kita tangguh bayar hutang kerana ia adalah kezaliman. Kemudian yang kedua, ancaman kepada orang yang tak bayar hutang ni, yang sengaja melengah-lengahkan bayar hutang, maka urusan yang orang yang berhutang ni akan tergantung. Maknanya sehingga dia melunaskan hutang. Jadi maka dia akan tergantung urusannya di akhirat kelak. Atau walau dia orang yang mati syahid, maka tergantung urusan dia untuk masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu tentera Al-Qassam kalau kita hari ni, tentera Hamas, dia orang ni sebelum nak siapa-siapa yang terpilih untuk masuk urusan jihad. Maknanya ni ketika mana? Bukan ni maksudnya ketika fardu kifayah. Maknanya ketika bukan Israel duk serang. Ketika mana bukan negaranya diserang. Ketika mana dalam keadaan sebahagian yang terlibat menjaga perbatasan. Dia kita ada dua hukum. Wajib perang. Wajib perang ni bila musuh dah masuk dalam negara kita. Bila musuh dah masuk dalam negara kita, wajib perang, tak perlu minta izin mak ayah. Anak tak perlu minta izin mak ayah. Dah wajib dah ketika itu. Bahkan hutang ketika itu pun kalau tak mampu nak bayar, tak perlu bayar lagi. Berperang dulu. Maka bila fardu kifayah, macam tempat kita ni fardu kifayah, maka kalau kita terpilih untuk berperang, maka wajib kita bayar hutang dulu sebelum kita masuk perang. Kena lunaskan hutang dulu. Jadi begitu juga tentera Hamas buat. Siapa yang terlibat dengan tu, mereka ni
kalau ada hutang, langsaikan hutang piutang dahulu. Kenapa? Kerana takut nanti urusan tergantung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mati dalam keadaan mati syahid, tetapi ada hutang, maka menyebabkan urusannya tergantung. Kemudian disebut lagi yang ketiga, iaitu ancaman kepada orang yang tidak mahu membayar hutang ini. Maka disebut orang yang berniat untuk tidak mahu membayar hutang dihukum sebagai pencuri. Nabi SAW bersabda, siapa sahaja yang berhutang lalu dia berniat untuk tidak mahu melunaskan hutangnya, maka dia akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, iaitu dalam keadaan sariqan, kata Nabi, dalam keadaan dia sebagai pencuri. Jadi maka dengan sebab itu, maka dalam keadaan begitu, bayarlah hutang kita, kerana hutang iaitu adalah suatu perkara yang sangat-sangat kita dituntut untuk membayarnya. Jadi maka dengan sebab itu, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita nak buat kesimpulan daripada hadis ni buat orang yang ingin berhutang? Pertama, kita ingat pesanan daripada baginda Nabi dan juga pesanan daripada orang sahabat radhiyallahu anhu ajma'in. Yang pertama, kalau kita nak berhutang, elakkan daripada berhutang kecuali ketika mana kita perlu sahaja. Jangan bermudah-mudah dengan duit hutang kita. Itu. Kita kena berhutang dalam keadaan kita perlu. Tak perlu jangan berhutang. Saja-saja nak berhutang. Tak ada keperluan, saja-saja nak berhutang. Dah memang jadi tabiat dia berhutang dengan orang. Supaya ada juga dia jenis berhutang, dia tak berhutang banyak tuan-tuan. Ada juga orang perangai macam ni. Dia hutang RM10, RM5. Dengan niat, dengan apa? Bila dia nak bayar nanti, orang halalkan hutang dia. Dia jenis macam tu. Sebab tu dia tak pinjam banyak. Dia kata RM5 lah nak beli susu anak. Dia mampu je. Tapi dah kalau RM5 satu kepala yang halalkan dia, bagi dia kalau 100, 500 dah. Dah. Semua halal. Pasal apa? Orang tak tergamak tuan-tuan. RM1 takkan nak tuntut balik. RM2 takkan nak tuntut balik. Tapi kerana jenis dia ni muka tebal, muka tak malu orang kata. Muka kalis malu. Dia bukan kalis peluru, kalis malu. Jadi maka dengan sebab itu, orang yang macam ni jangan bermudah-mudah untuk kita berhutang dengan orang. Yang kedua, maka disebut lagi, elakkan berhutang daripada luar kemampuan yang kita boleh bayar. Berhutang setakat yang perlu saja. Ni yang nak pakai RM100, berhutang sampai RM10,000. Yang memang kita tak mampu nak bayar. Jadi jangan kita berhutang dalam keadaan kita tak mampu nak bayar. Kemudian yang ketiga, orang yang berhutang dia kena ada satu tekad dan keazaman untuk dia bayar balik hutang tersebut. Jangan dia niat waktu berhutang tu tak nak bayar dah. Jadi maka dengan sebab itu, wajib dia bertekad. Kenapa Nabi SAW bersabda, sesiapa yang mengambil harta orang lain dengan tujuan untuk membayarnya, nak kembalikan balik, kalau dia ni pinjam barang orang dengan niat nak bayar balik, maka Allah akan tunaikan untuknya. Dan sesiapa yang mengambil untuk tujuan tidak melunaskannya, maka Allah akan membinasakan. Siapa yang niat nak bayar hutang, tiba-tiba dia mati, niat dia memang ada dah keazaman, dengan dia catat dah hutang tersebut. Bukan keazaman dia syok seorang diri dah, tetapi dengan cara ada usaha lah. Dia catat hutang. Sebab tu antara yang benda yang kita kena buat, ada satu buku hutang piutang kita. Kalau kita ada hutang piutang, kita kena ada catatan kita. Panggil anak kita, Along, ni mak nak wasiat sikit ni. Jadi Along ni dah senyum dah, ingat wasiat harta benda. Ni buku hutang mak. Berubah tu wajah anak dah, ingat nak bagi harta apa mak. Rupa wasiat hutang punya. Berhutang je, hutang keliling ni. Jadi maka dengan sebab itu, kena tulis, kena catat. Termasuklah juga yang dikira hutang kita adalah bila mana haiwan peliharaan kita ni duduk rosak harta jiran tetangga kita. Tu hutang kita juga. Ni jangan buat main. Kita bela kucing. Kucing kita pergi rosakkan pokok bonsai orang. Orang tu baru beli bonsai 5,000. Pokok bonsai ni mahal-mahal. Pokok orkid, pokok bonsai ni pokok mahal lah ni. Kawan ni baru beli 5,000. Maka kucing yang rosakkan pokok tadi yang harga 5,000,
maka menjadi hutang kepada tuan kucing. Kena bayar balik 5,000 kepada orang tersebut. Kalau dia mati, maka harta itu kata ulama tak boleh difaraid setelah dibayar 5,000. Ataupun kita bela beruk. Tak. Sini mungkin tak ada lah orang bela beruk, kat kampung ada. Ada. Bela beruk, beruk dia pandai. Tak. Curi kereta orang. Tak. Beruk curi kereta. Nilai kereta tu lah tuan beruk kena bayar. Beruk tak wajib bayar. Tak. Nak bagi contoh mudah. Beruk tak wajib bayar nilai kereta tu, tuan kereta tu wajib bayar. Pasal apa? Tuan beruk dia telah melarikan kereta kawan dia. Contoh. Jadi maka dengan sebab itu, maka tuan kena bayar. Jadi ataupun Allahumma salli ala Muhammad, pokok kita masuk dalam jiran. Dalam apa ni, dalam pagar jiran. Maka tiba-tiba jiran kita tak suka. Jiran kita tak suka, suruh potong kita tak potong. Maka jiran kita pun upah orang untuk potong pokok tersebut. Upah tersebut yang wajib bayar adalah tuan empunya pokok tadi. Tuan empunya pokok tu wajib bayar. Maka kalau tak bayar, dikira berhutang. Jadi maka dengan sebab itu jangan bermudah-mudah dengan hutang ni. Kita niat nak bayar balik. Kerana apa? Kerana siapa yang niat nak bayar cuma tak mampu lagi nak bayar, maka kalau dia mati, Allah akan menjadi wakilnya di akhirat kelak. Maka kalau ada hutang, tanamkan keazaman untuk bayar. Kemudian yang keempat disebut bagi orang yang berhutang ni kena banyak berdoa. Nak lansaikan hutang piutang. Nabi SAW ajar kepada Sayyidina Abu Umamah. Ketika mana Nabi tengok Sayyidina Abu Umamah ni termenung dalam masjid. Kata Rasulullah, wahai Abu Umamah, aku tengok kamu ni pasal apa duduk dalam masjid sedangkan bukan waktu solat ni. Lalu kemudian kata Sayyidina Abu Umamah, aku berduka cita dan hutang telah menyelubungi hidupku. Dikelilingi dengan hutang ya Rasulullah. Kita pun banyak. Hari ini dengan keadaan ekonomi sekarang ramai orang yang berhutang. Sebab tu amalkan doa yang Nabi ajar kepada Sayyidina Abu Umamah, iaitu kata Nabi supaya beramal dengan doa pada waktu pagi dan petang. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabati daini wa qahrir rijal. Ini doa yang biasa kita baca, iaitu baca doa ni pagi petang. Pagi petang 5 waktu sehari sekali pun tak ada masalah. Kata Sayyidina Abu Umamah, setelah aku beramal dengan doa tersebut, Allah hilangkan kedukaanku. Aku tak sedih lagi dah. Dan Allah Ta'ala melunaskan hutangku. Dan hutangku ni dilunaskan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dengan cara macam mana? Itu cara Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang penting kena doa pada Allah. Sebagai tanda kita ni berserah pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang terakhir, yang kelima, adab kita ketika mana kita berhutang dengan orang, bekerjalah sungguh-sungguh, berusahalah untuk melunaskan hutang. Ni dalam berhutang menganggur pula kerja dia, tuan-tuan. Tak ada kerja yang dia usaha untuk dia melunaskan hutang. Jadi maka bekerjalah, carilah. Kalau tak boleh nak bekerja apa, khidmatlah dengan orang yang kita berhutang sampai kita kata aku ikutlah buatlah kerja apa pun asal hutang aku ni bebas daripada hidupku. Kenapa kita tak nak roh kita tergantung saat berada di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi maka dengan sebab itu, bayarlah hutang dengan baik. Ini hadis yang ke-38. Jadi insya-Allah akan datang kita sambung bulan depan. Bulan depan kita sambung pada hadis yang ke-39 insya-Allah. Ada beberapa hadis lagi kita akan habiskan. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fakana fid din wa 'allimna ta'wil wa hdina siratal mustaqim. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Tak apalah. Dah lewat.